Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Betul tak? Tak berdengar Ustaz. Tak berdengar apa. Sibuk, pegang. Aku suka kawan. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan Ramadan hari yang ke-20. Alhamdulillah. Dengar ni pasti dah tak kali. Agak-agak. Tunggu ini ruku ada sehari lagi. Hari yang ke-28, malam yang ke-20. Okey, baik. Pertamanya, terima kasih kepada pihak Surah Al-Diniyah. Ini kuliah apa ni? Sabak ke Seri Rampai? Setapak. Terima kasih pada ahli jurukuasa Surah Al-Diniyah yang kerana sudi mengundang saya. Sebenarnya tuan-tuan, siapa yang menyebut saya pada Haji Ibrahim? Dalam jadual saya kosong memang lagi. Saya nak balik kampung dah mulai. Tapi tengah hari tadi, pagi tadi, Haji Ibrahim SMS tadi, peringatan Ustaz di Surah Al-Diniyah. Saya belajar, mungkin saya terlupa lah tuan, mungkin saya terlupa. Mungkin saya dah berjanji dengan beliau, ataupun mungkin beliau yang mungkin ingat saya pun saya tak tahu. Tapi dalam jadual saya memang kosong. Tapi hari ini saja saya terima 3 reminder. Reminder tu bukan makna yang menjemput, yang memaksa. Ustaz jadualkan berkuliah. Satu di sini, satu lagi di Batu Kek pinggiran yang benda tu. Yang ketiga belah-belah Ampang. Dan jadual saya memang kosong. Kalau saya mari semuanya balik kampung, saya tak pasti mungkin cara baru dia orang mengundang penceramah ni. Mungkin cara baru lah. Kalau dia orang tanya, Ustaz free tak pada dia? Ustaz tak free lah. Dan dia sekarang tanya Ustaz jadualkan, mungkin Ustaz akan fikir, wah aku dah semalam lagi gitu ni. Mungkin nak catat dah jatuh. Tapi saya memang tak catat. Haji baik. Sungguh saya memang janji gaji Tapi tengok penama yang banyak suruh dah. Allahuakbar. Mungkin saya lupa lah tuan-tuan. Tak apalah, rezeki saya kepada tuan-tuan pada malam ini. Walaupun kita panggil istilahnya macam last call lah. Maknanya hari ini tarawih malam yang terakhir, yang paling bungsu sekali lah saya kena ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan ni ramai, tuan-tuan dari kampung ke? Ke kualiah sini belakang, ke balik besok? Balik besok lah, insyaAllah. Atau mungkin ada yang tak bohong, mungkin memang menetap di sini anak-anak yang kembali sini, mungkin lah. Baik. Alhamdulillah, kita bertemukan sekitar pada malam ini. Di mana yang tuan-tuan tiap-tiap hari mungkin menjalani package tazkirah setiap malam. Mungkin di setiap malam tuan-tuan ya. Alhamdulillah, baik. Berbagai-bagai cara lah tazkirah ini dibuat. Surah Taman Permata mungkin dekat dengan tuan-tuan di Ulu Kelang, dia buat lepas Isyak. Kemudian disusuli dengan 20 rakaat tarawih. Sini buat berapa tarawih? Oh lega. Boleh balik kampung orang ni. Kalau 20 aku balik esok lah. Baik. Itu yang standard yang pertama. Standard yang kedua yang kita buat pada malam ini, tuan imam kita rehat sejam 4 rakaat, kemudian kita rehat dan berpulang dalam berapa lama ni? Tazkirah 2 jam. Ikut Ustaz kita akan ikut saja lah. Kalau ikut saya senang tazkirah semua kali. Haji Ibrahim je pasal. 20 minit ada lebih kurang. Kemudian kita akan sambung dengan 4 rakaat tarawih lagi, sambung dengan 3 witir. Ini kaedah yang kita buat sekarang. Kemudian satu kaedah yang ketiga, habis tarawih tazkirah 20 minit setengah jam disusuli dengan 3 rakaat witir.
Yang terakhir ini yang paling jarang sangat orang guna, iaitu tazkirah habis lepas witir terus komplitkan semayang baru disusul dengan tazkirah. Ini cara yang paling tidak glamour dan popular kerana dia mengundang jumlah pelarian yang sangat ramai. Melainkan surau-surau tertentu yang memang ahli Korea ini mungkin konsisten. Contoh mungkin macam Al-Kawthar dan beberapa tempat lain lagi, dia mempunyai pendengar yang memang berkehendakkan situasi tarawih kelas tazkirah. Sedikit kongsian pengalaman saya ketika 4 tahun lepas saya dijemput untuk dengan tazkirah. Kita ni di Kuala Lumpur ke di Syria. Itu hantar daripada dibuang pelurus ni baik tabur saja. 4 tahun lepas saya dijemput memberikan tazkirah di sebuah surau di daerah Manjung di Perak. Kemudian itu saya dapat PKL lah. Jadi masa saya menyampaikan tazkirah tu formatnya begini, macam tuan-tuan lah, habis 4 tazkirah kemudian kelas 4 lagi. Ini malam ni kita bicara santai lah tuan-tuan. Kita nak cerita pasal Ramadan pun tuan-tuan mungkin dah mendapat Lailatul Qadar semalam kemarin. Jadi saya tengok segi-segi para wali Allah ni, Masya Allah, jadi nak cerita pasal raya pun tuan-tuan pun dah nak menjadi yang raya. Jadi kita masih santai saudara. Sekarang ini jemputan undangan. Jadi saya pergi ke Manjung, sebelah buku dah pada surau, di sebuah surau di daerah Manjung. Jadi sampai saya tazkirah, giliran saya tazkirah tu hari itu, bila saya datang juga daripada KL pada pukul 3 petang lah. Perjalanan ke sana berarti Sabak Bernam, Tanjung Karang tu masih 3 jam setengah. Kemudian saya pun bertazkirah di sebuah surau di sana. Kemudian bila masa saya memulakan tazkirah, dia situasi surau ni besar lagi lah pada tuan-tuan, cuma menggunakan kaedah yang sama, ada sliding door ni. Cuma muslimat tidak di sana lah, muslimat di belakang, dia agak banyak ke belakang. Jadi apa yang menghairankan saya ialah apabila dia tiba je saya atas kursi dia tuan-tuan ni, jawatan puasa dia kunci sliding door ni. Aku nak tanya ke tak nak, jadi saya pun tazkirah je, saya tazkirah je. Lalu tak lama, dia bagi setengah jam saja. Setengah jam saja Ustaz tu datang daripada Kuala Lumpur ke, datang daripada Penang ke, daripada Kedah ke, setengah jam saja, tak lebih. Kemudian habis tazkirah, habis tarawih, habis witir, ada murid. Sini ada. Sedikit perubahan. Masa tu saya tanya dengan salah seorang daripada jawatan kuasa. Saya rasa mungkin seterusnya saya bertanya. Saya kata, Tuan Haji, saya nak tanya satu soalan Haji. Seterusnya dia kata, saya dah tahu apa Ustaz nak tanya. Ustaz mesti nak tanya kenapa ada orang menutup pintu dan tidak membenarkan jemaah daripada dalam keluar ketika pentazkirah sedang menyampaikan tazkirah. Saya kata itulah hajatnya. Kalau Haji dah rasa memang dah tahu, okeylah, boleh cerita lah. Dia kata begini, Ustaz, surau kami ini mengamalkan polisi 10 hari daripada bulan Ramadan ini kita panggil ustaz-ustaz tempatan yang memang menemani kita setiap malam. Lebih itu kita panggil ustaz-ustaz daripada luar. Mungkin kerana ustaz-ustaz daripada luar ni daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Pulau Pinang, daripada Pondok, Kelantan, datang nak kutip sumbangan dan sebagainya. Kita beri laluan untuk mereka berbuat demikian di surau ini. Jadi tetamu kita ini bukan hanya daripada dalam negeri Perak, dalam daerah Manjung saja, tetapi daripada luar negeri Perak. Ustaz-ustaz ni datang, contoh macam Ustaz Dakwah dia, daripada Kuala Lumpur, Ustaz berapa jam travel satu hari lah. Saya kata 3 jam setengah. Jadi dia kata Ustaz nak datang saja 3 jam, nanti nak balik lagi pun 3 jam. Keseluruhan perjalanannya 6 jam. Dan Ustaz cuma nak berceramah, bertazkirah, memberikan pesanan-pesanan, tausiah kalau yang baik 30 minit saja. Dan kami dalam qaryah surau ini sebagai tuan rumah sangat merasa kurang adab kalau ketika tetamu datang kami keluar. Dia guna istilah itu. Dan saya tertarik dengan formula yang dia bagi. Betul lah tuan-tuan, bila saya fikir, tapi saya fikir juga, berani dia buat begitu. Saya tanya dia, pada peringkat awal tuan-tuan nak mengunci pintu ni, tidak menjadi kemarahan orang. Dia kata, Ustaz, cabarannya tinggi, hampir berlaku rusuhan. Maknanya orang memang nak keluar, orang tak nak dengar. Mungkin dia tak nak dengar, dia mungkin nak keluar sekejap, nak isap rokok, ataupun nak dengar di luar. Tapi saya berbalik kepada konsep itu tadi, Ustaz.
Kalau ustaz kami jemput ke rumah, ustaz kata ke suara pula, ke rumah. Ustaz datang, kami dah air, kami belak. Ustaz lalu tak minum air. Kalau saya fikir masih tak tahu lah. Kalau tuan-tuan saya jemput ke rumah saya dah hidang ketiau dan hidang air, tuan-tuan dah minum, atau saya pun kata, okey lah, saya pun nak beri bayi rumah orang lain, tuan-tuan duduk dalam rumah saya, orang tu tak malu. Tuan-tuan tu tak tahu lah. Tapi kita konsepnya begitulah. Maknanya bila guru datang, tenaga pengajar datang, para asatizah datang, para mursyid datang, para murabi datang, kita meninggalkan majlis. Walhal tuan guru tu nak cerita benda yang walaupun kita rasa mungkin tak penting bagi kita, tapi bagi orang lain penting. Satu syarak kata, Quran kata, Allah kata, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bentuk-bentuk peringatan ini sangat penting untuk diberikan setiap hari, setiap masa, setiap saat, setiap waktu. Memang sebab penyakit manusia ini lupa apa-apa ilmu hadisiat. Kalau saya tanya tuan-tuan, semalam kita tazkirah. Kalau saya tanya apa ustaz semalam cerita, intisarinya, poinnya, tak ramai ingat. Ada tak sikit yang ingat, ataupun ingat sebahagian kecil, ataupun ingat sebahagian besar? Kita ingat semua. Itulah memang kelemahan manusia. Jadi atas kapasiti yang memang Allah cipta begitu, maka Allah jadikan manusia ni sikap dan sifat tabiatnya mesti selalu diperingat, dilazimkan, dinasihatkan, ditarbiahkan, dididik. Walaupun mungkin perkara-perkara yang datang daripada mulut tuan-tuan dulu ada masa mengundang kontroversi, ada masa menyentuh hati kita, ada masa membakar telinga kita, ada masa membakar perasaan kita, ada masa membakar punggung kita menyebabkan kita tak lalu nak duduk. Tapi nama pun tuan-tuan, saya fikir kenapa surah buat tazkirah? Untuk mengetahui tuan-tuan, kebanyakan surah saya dah dalam hari sampai hari ni, maknanya dah 28-29 hari. Saya pusing 1 KL, 1 Selangor, lebih kurang lah. Spot mana-mana surah yang dijemput, dia boleh kata setiap malam bertazkirah. Dan kehadirannya tuan-tuan, Masya Allah, luar biasa. Macam tuan-tuan lah masih konsisten, insyaAllah. Walaupun ada sedikit kurang biasa lah. Esok lusa hari memang jadi macam tu. Tapi maknanya masih ada yang konsisten, ada yang mau mendengar. Ini peluang-peluang masa-masa yang kita ambil untuk menyampaikan sesuatu yang penting daripada urusan agama. Sebab masa-masa kuliah maghrib lain, masa tu orang tak ada. Tuan-tuan tak percaya betapa besar rahmat kita duduk bulan Ramadan, boleh sembahyang tarawih, boleh berjemaah, boleh isyak, boleh duduk di sini, berwitir, bertazkirah di sini. Tuan-tuan cuba ambil ibarat yang saya nak ambil ni. Tuan-tuan tengok sekarang jam berapa? 9.55 lebih kurang. Betul? Okey, tuan-tuan keluarkan diri tuan-tuan daripada Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan Muharram, 9.55 tuan-tuan berada di mana? Di rumah. Tengah tengok WWE. Perempuan tengah tengok TV. Nah, tengah duduk santai dengan baju kelawar. Betul? Di bulan Ramadan 9.55 kita di mana tuan-tuan? Sedang mendengar tazkirah. Tadi sedang berselawat fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Sedang mengaminkan doa yang Tuhan Imam kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 9.40, 9.45, 9.20. Ya Allah, ya Tuhan kami menuntut dan memohon kepadamu akan syurga. Kita minta syurga pada pukul 9 suku malam. Waktu lain 9 suku di mana kita tuan-tuan? Kadang-kadang kita nanti tazkirah habis, katalah saya tamatkan pukul 10 suku lah kata habis setiap dalam witir 10.20. Masa tu kita tengah berdoa minta pada Allah 10.20, betapa rahmat dan baik dia duduk di sini. Luar Ramadan ada tak orang nak duduk lepas isyak sampai pukul 10.20? Sorry ya. Tarik yang ni. Roti kosong satu kali. Itu mungkin banyak. Tapi dalam bulan Ramadan betapa rahmat Allah pilih. Dan tuan-tuan, tidak semua pula orang yang Allah pilih duduk di sini. Ada sekarang yang duduk di atas jalan. Mungkin dia niat nak berjemaah di kampung, tapi sesak tak dapat. Tapi kita Allah pilih saat ketika ini ada di sini. Dan bukan semua orang boleh duduk aman tentram ibadah macam kita. Semalam saya sempat Skype. Tuan-tuan tahu Skype? Tak tahu, hanya orang tahu. Mana nak cerita panjang. Skype ni video hot free tu lah. Skype internet tu, video call dengan saya, call dengan kawan saya sekarang di Palestin, dia NGO Aman Palestin.
Sekarang yang ada di Palestin ada Aman pun ada, Mercy pun ada, ya. Jadi ada beberapa orang lagi, beberapa NGO lagi yang ada menyampaikan bantuan. Saya Skype dengan kawan saya di sana, sebab insyaAllah tuan-tuan doakan saya, buat rezeki panjang umur saya kepada saya bulan depan, bulan 8 saya ikut Muslim Care nak pergi ke Gaza, ya. Saya tolak nak tahu keadaan situasi di sana. Alhamdulillah ketika tu dia sedang bersiap-siap nak berbuka dengan mujahidin beberapa orang Palestin. Hak tengah perkara siapa? Nah, dia tunjukkan, nah ni orang Palestin, warga Palestin yang berperang lah. Ada yang tak boleh perang, ada yang ada senapang juga, sikit-sikit. Dia tak macam Syria lebih agresif lagi daripada sudut orang yang melawan ni. Palestin dia tak berapa banyak senjata. Dia lebih pada main lesti, main batu gitu je lah. Baik, jadi saya sempat bertanya pada kawan saya itu, minta disampaikan pertanyaan saya pada yang sedang berjuang di sana melawan Israel Allah. Jadi saya tanya macam mana dia di sana, dia boleh ke beribadah macam kita ni, tarawihnya, baca Qurannya, qiyamul lail, tahajudnya, witir. Dia kata kami setiap malam walaupun sibuk dengan perang, sibuk menangkis peluru-peluru daripada Israel ni, masih sempat lagi bertarawih dan bertadarus. Nah, dan kami dah beberapa kali khatam Quran. Maknanya setiap individu tu dia menghafaz Al-Quran dan dia membaca Al-Quran, tuan-tuan. Dan dia pun menyampaikan tahniah kepada kita. Tapi dia kata kami tak sehebat orang Malaysia. Orang Malaysia tentu lebih hebat ibadahnya, tentu lebih hebat bacaan Al-Quran, dia tentu lebih khusyuk salat. Saya malu and control. Malu tuan-tuan bila dia terlalu bersangka baik dengan kita. Maknanya dia mungkin dia fikir dia lurus. Dia kata aku tengah perang, tapi setakat ni tak tinggal lagi lah tarawih walaupun ada masa terpaksa buat sendiri. Bolehlah juga baca Quran di bawah runtuhan-runtuhan rumah-rumah, runtuhan bangunan, batu-batu. Bacalah juga Quran walaupun dah kena bergelap, pakai torchlight, pakai pelita. Tapi kamu orang Malaysia tentu lebih hebat. Kamu tak ada perang, tak ada ujian besar-besar, kamu boleh baca Quran anytime kamu nak baca. Persoalan dia ke kita baca Quran anytime kita rasa baca? Orang bersangka baik dengan kita, walhal kita sebaliknya. Secara peribadi tuan-tuan, tak usah kira yang tadarus lah. Yang peribadi yang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa juzuk dah kita baca Quran dalam Ramadan? Secara peribadi tak usah kata halaqah tadarus dah. Tadarus memang orang buat, ada setengah buat. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Nah, itu ada tak boleh inisiatif surau lah. Ni yang kita sendiri yang baca konsisten. Baca 2-3 line sehari, tanda. Baca 4-5 line sehari, tanda. Berapa juzuk tuan-tuan? Kita berasa malu. Sedangkan kita mengaminkan doa yang makmum imam kita baca 4 rakaat, Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ya Allah, nak syurga. Kalau syurga pula doa yang habis lapar nanti, nak syurga Firdaus, syurga Ma'wa, syurga Naim. Oh, itu tak mau, tuluh kelas. Nak syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni Nabi duduk, Rasul duduk, syuhada duduk, para siddiqin duduk, para awliya duduk, wali-wali duduk. Itu grup-grup syurga Firdaus. Kita geng surau Diniyah ni, imam baca panjang sikit, jadak imam, bodoh imam, jeri, bid'ah ni imam ni. Macam-macam. Gaduh 8-20 tak sudah. Apa ke 20? Apa orang dia buat 20 ni bid'ah ni. Kata buat 8 tak jadi. Tak sekira bergaduh waktu je, orang lain tak jalan lah. Dia untuk pengajaran akan datang tuan-tuan gini lah. Kita ikut suara ramai. Nak buat 8 buat. Saya nak buat 20 Ustaz. Baik, kalau kamu nak buat 20, sambung lah. Tak ada masalah. Bukan orang malam kita buat 20. Kita boleh sambung kan? Boleh. Tak ada masalah. Ada tak wajib berjemaah. Atau kalau memang kita rasa nak 20, cari pakatan buat 20. Kamu nak buat 20? 20. Okey. 4 orang 20, habis imam 8. Dia buat witir 2 rakaat, kita campur kita tumpah jemaah. Kita buat tarawih rakaat yang ke 9, 10. Dia buat witir 1 rakaat, gaji tu kita tumpah
imam duduk jemaah, rakaat kita yang ke-11, dia ayat akhir, sambung kita rakaat 12, lepas tu kita buat sendiri. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia nyalap nak 20, habis 8 dia kembali balik ke, macam saya cakap belakang. Tak ada mana kuat nak pun. Nah, jadi akhir main gaduh gitu je lah. Mana-mana pun boleh. Masing-masing ada hak untuk hidupkan Ramadan sesuai dengan tuntutan dan perintah Rasulullah SAW. Yang penting kita tak nak ketinggalan daripada kita duduk dalam kalangan orang yang pertama. Allah janji 10 pertama dapat rahmat, 10 kedua dapat pengampunan, sekarang 10 ketiga dah akhir dah pun lepas pada api neraka. Rugi. Kita duduk lapar siang hari 30 hari, rahmat tak dapat, dosa bertepik-tepik dapat, kemudian tak janji lepas pada neraka. Rugi. Padahal Allah beri itu 10 hari untuk kita dapat rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak usaha cara jalan macam mana dapat rahmat? 10 hari kita dijanjikan untuk proses pengampunan. Bukan 10 saat Allah beri peluang kita untuk bertaubat, untuk minta ampun. 10 hari Allah beri buka pintu luas-luas, mintalah ampun. Uji budak watad dari izadaan. Kamu doa, aku akan ampun. Kamu taubat, aku akan terima. Tapi tak ampun dosa kita. 10 akhir ini Allah janji nak lepaskan kita daripada api neraka, tapi nama kita masih melekat pada pintu api neraka. Makna 30 hari kita gagal melaksanakan misi yang namanya tarbiyah Ramadan. Maka kita rugi. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, tuan-tuan, orang yang nak test dia dengan Ramadan yang baru dia lalui ini macam mana, tengok persepsi dia macam mana bila Ramadan nak berakhir. Tuan-tuan boleh test hati tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan rasa sebab ke, rasa tak sedap hati ke, rasa sedih, rasa sayu bila Ramadan nak pergi, Syawal nak datang, ataupun tuan-tuan kata Alhamdulillah esok lusa dia lagi boleh makan pukul 8 pagi. Atau begitu persepsi kita. Imam Ghazali bukan hadis, Imam Ghazali kata bukan ada orang yang seronok Syawal datang tu tak sempurna puasa. Tapi begitulah di sisi tasawuf. Bila kita, tuan-tuan dulu masa muda-muda pun ada tinggal. Tak sanggup lah, nanti orang tahu. Jauh hati. Nah, makna muda-muda dulu-dulu. Nah, jadi masa dulu-dulu, masa tak ada kereta, tak ada motor dulu, biasa naik bas je. Naik bas, naik beca, naik motor. Macam mana rasa bila buah hati kita, mata air kita nak meninggalkan kita. Dah masuk, mungkin malam tu dah habis tengok wayang, tayangan yang akhir sekali tu nak hantar dia balik rumah apa dia ke apa, ke asrama dia kerja ke. Perasaan macam mana? Takkan suka. Mesti rasa Allah, rasa sekejap je jumpa pada lepas subuh sampai ke rasa sekejap ni masa jumpa dengan ayam, rasa tak puas hati, rasa sekejap rasa. Nah, kalau naik bas tu, nah, contoh naik bas lah, mata air ataupun awet dah duduk atas bas tu, kita tunggu lagi bawah pada balik dah sudah lah, dah naik bas dah kan. Tapi tunggu ya, tunggu. Kadang-kadang dia naik pas tu turun balik, sembang, dia bapak kata sudah. Nah, dia tak. Dia naik dan kita tunggu sampai bas tu hilang daripada mata. Bye-bye lagi. Rata. Nah, apa sebab? Berat hati melepaskan insan yang kita sayang. Ada tak rasa lebih kurang begitulah dengan Ramadan yang kita sayang? Kalau ada okey, sebab hati kita boleh kesan. Sama juga macam nak tengok hati kita keras, hitam ataupun tidak. Senang je nak test. Masing-masing penyakit kan ada dia punya alat pengesan. Darah tinggi, ada boleh cek. Macam mana? Boleh tengok darah. Lemah jantung, buat ECG segala bagai. Tahu tuan-tuan? Hati jahat, hati gelap pun boleh. Nak tengok hati kita, Allah kata fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, dia cari. Cara senang. Kau sendiri boleh ukur. Di saat tuan-tuan tengok maksiat, tuan-tuan dah tak ada rasa apa-apa dengan maksiat tu, hati dah ceria. Senang. Di saat tuan-tuan buat maksiat, kita buat maksiat, kita merelakan maksiat tersebut, hati menjadi marah. Saya ulang balik. Di saat kita tengok orang buat maksiat, kita tak ada rasa apa-apa, hati kita sudah mula cedera. Faham? Dan di saat kita melakukan maksiat, akhirnya cikgu kita mengatakan, bukan aku seorang buat, berjemaah. Bukan aku seorang masuk neraka, berjemaah kan masuk neraka. Makna kita banyak, bukan aku seorang zina, orang lain pun berzina juga. Nah, small matter, babe. Nah, contoh, makna hati kita dah cedera balau. Sebab apa? Masa kecil-kecil dulu, masa kita tengok orang buat jahat,
Kita tengok dalam TV orang cium. Kita rasa malu tak sekali kita kecil? Malu kan? Maknanya hati tak redha. Hati bersih. Sekarang menunggu-nunggu pula Ali Galhab cium. Haji Ibrahim. Kena. Maknanya ada something wrong tu. Kenapa hati kita dulu tak redha, sekarang redha? Nah, dulu kita tak suka tengok benda-benda maksiat, benci. Masa kita rajin dulu sekolah agama, masuk geng usrah, geng surau, tak suka dengan maksiat. Sekarang tengok perempuan muda pakai baju adik dia. Ada baju kecil bukan baju dia, baju adik dia pakai. Redha suka. Oh, baik. Nah, walaupun pandang macam nangka comel. Nah, hati dia tak kena tu. Masa untuk kita bermuhasabah, masa untuk kita menilai, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah dan juga kejayaan, ketakwaan. Kita muhasabah tuan-tuan, layak ke kita ni meraihkan kemenangan yang Allah janji? Ya, layak ke kita ni? Betul ke kita dah melaksanakan ibadah tentang perintah Allah? Masa untuk muhasabah. Dan saya cadangkan malam besok takbir raya okay, insyaAllah malam besok takbir raya. Bulan tak nampak tak? Bulan tak nampak tu. Tak nampak lagi? Suka nak dulu. Nak takbir raya malam, saya cadangkan tuan-tuan, sebelum takbir raya, lepas asar ke, kalau tuan-tuan tak sibuk lah, kalau tuan-tuan ingat pesanan saya, asar ke waktu siang, tuan-tuan buka internet sekejap, tengok makna takbir raya. Mungkin kita takbir yang selama ni tak tahu makna dia. Sebelum takbir malam, tuan-tuan tengok internet, tulis je kat Ustaz Google tu makna takbir raya dia keluar. Tuan-tuan print out, bawa keratan tu takbir malam. Tuan-tuan tengoklah makna takbir hak kita tu andun mendayu-dayu tu apa makna dia. Dan tengok kita dah menyelesaikan ke belum tuntutan takbir. Tu kerja rumah saya bagi untuk tuan-tuan lah, kerja kepada tuan-tuan akan datang. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi atas undangan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, peluang untuk kita berjumpa di masa-masa yang akan datang. Yang nak bermusafir, mulakan perjalanan dengan basmalah, mulakan perjalanan dengan doa, naik kenderaan. Walau secanggih mana pun kenderaan kita, walau sehebat mana pun cara pemanduan kita, kita terikat dengan idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jangan sombong belagak atau hukum dengan Allah ini. Kita berjalan dengan izin Allah, kita diam juga dengan izin Allah. Allah izin baru kita boleh berjalan. Allah tak izin tak boleh. Kawan saya di Rawang 2 tahun lepas dia baru beli kereta Ramadan. Awal Ramadan, saya setelah 5-6 Ramadan kereta dia tu. Pacuan 4 roda. Ini roda aku percaya. Dia pacuan 4 roda tinggi sedap lah. Orang kata Ustaz, tahun ni dia orang Johor, balik Johor sedap, balik JB sedap, kereta sedap baru keluar. Oh, ini stabil, Ustaz, stabil. Okay lah, tak apalah, kita pun tengok kereta gini, kita pakai kereta balik. Nah. Jadi maknanya bila sedap tu, okay lah, alhamdulillah. Saya pun jumpa dia tu masa tasbirah di Rawang 2 tahun lepas ni, bukan tahun ni, 2 tahun lepas. Kemudian hampir-hampir tu dalam seminggu lepas jumpa dia tu, kawan telefon. Ustaz, kawan kita cedera, tapi cedera ingatlah. Kereta dia balik, 4 tayar naik ke atas. 4 tayar naik ke atas. Biasa tayar bawah, tayar ke atas, mendorong langit. Saya kata, family dia macam mana? Alhamdulillah, semua cedera ringan dia, cara-cara sikit-sikit. Saya kata dia tembung apa? Enggak Ustaz, langgar air. Langgar air, nak rushing balik ke rumah buka, kena kat pasar Rawang juga. Corner ke padahal dia kata stabil 4 pacuan 4 roda 4 naik ke atas. Langgar air tu lah orang cerita, bukanlah air sampai sekat pinggang. Air atas sikit je. Mungkin kita tak corner tu melipatkan dia sedap steam no ni. Kita balik. Dia kata dia tak perasan tak apa. Jalan sikit je. Dia kata saya tak perasan bila masa kami dah balik. Tadi dia kata kereta canggih lah. Start pakainya. Ada power no. Start kereta pakainya. Biasa orang Arab push start button lah. Dia pakainya. Tapi Allah dah tunjuk kamu tak canggih no. Ada lagi aku beri kamu sampai kita beri trailer lah. Aku beri air sikit saja dah balik. Jadi jangan berlagak
sombong, baca doa, tawakal, minta Allah selamat pergi, selamat balik. Tujuan Idul Fitri adalah ibadah, realisasikan ia sebagai satu ibadah, teruskan kerja silaturahim, ziarah sesama saudara. Mudah-mudahan Allah merahmati. Aku boleh datang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.